Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Salam belia menadi, salam perpaduan dan salam kasih sayang MAYC. Bersama saya lagi FBI. Hos anda pada malam ini Fahmi bin Ismail dalam segmen Borak Gempak Belia Gombak #BGBG Orang Muda Gombak #OMG. Kawan-kawan, malam ini kita akan bawakan dua topik utama. Segmen yang pertama kita akan recap berkaitan dengan Anugerah Perdana Belia Negara peringkat negeri Selangor. Dan segmen yang kedua sebentar lagi kita akan bincangkan atau kupas berkaitan dengan sukan foot golf dalam Malaysia ini. Terlebih dahulu, ucapan terima kasih saya nak ucapkan kepada Pejabat Belia dan Sukan Daerah Gombak atas tajaan venue live kita bersiaran pada malam ini di Pejabat Belia Sukan Daerah Gombak. Siaran live kita pada malam ini dibawakan oleh AWORKS Production dengan tajaan penuh MAYC Selayang dengan kerjasama Kelab Belia Kampung Setia KBKS, disokong penuh oleh PBSD Gombak dan rakan strategik kita iaitu Kolej Teknologi Bestari. Tak lupa juga pada abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, sahabat-sahabat saya yang ada dalam Facebook sekarang ni, tolong share live kita pada malam ini supaya kita punya maklumat dan informasi ini tersebar luas. Kita nak rungkaikan apakah malam ini yang kita nak bincangkan. Kita ada 4 platform live pada malam ini yang berlangsung serentak. Yang satu FB page PBSD Gombak, yang kedua FB page OMG Orang Muda Gombak, FB page MAYC Selayang dan juga FB page Kelab Belia Kampung Setia. Minta jasa korang tolong share dan panjang-panjangkan lagi maklumat ini. Kawan-kawan, sebelum kita nak mulakan Jad dan juga saudara Taufik, sebentar lagi kita akan perkenalkan diri. Sebelum kita nak mula lebih jauh, kita nak memohon restu ataupun memberkati daripada Allah Subhanahu Taala. Kita mulakan dengan umum kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, semoga kita punya segmen yang pertama malam ini berjalan dengan lancar hendaknya. Baiklah, bersama kita pada malam ini kita nak recap berkaitan dengan Anugerah Perdana Belia Negara peringkat negeri Selangor. Dua jejaka tampan, idola Gombak, dua sosok tubuh yang bersemangat di sebelah saya ni. Orang Muda Gombak #OMG merupakan wakil daerah Gombak dalam Anugerah Perdana Belia Negara peringkat negeri Selangor. Di sebelah kiri saya, saudara Kushairi Aizat bin Jamaluddin. Naib Johan Anugerah Perdana Belia Negara kategori individu lelaki merangkap pengerusi Persatuan Kelab-Kelab Belia MAYC kawasan Selayang. Manakala di sebelah hujung Muhammad Taufik Hidayah selaku Setiausaha Agung Pepias ataupun Persatuan Pelajar Islam Selangor Darul Ehsan mewakili Gombak, telah dinobatkan selaku Johan. Tepuk tangan untuk dia. Orang Muda Gombak #OMG. Terima kasih, selamat datang Ijat. Terima kasih banyak. Terima kasih kerana meluangkan masa pada malam ini. Malam ni kita santai-santai je, kita renggang-renggangkan, jangan kaku, jangan keras. Nanti panel pun akan saya pun moderator pun akan jadi keras, nampak? So, terima kasih kerana menjemput kami ke sesi untuk saya buat kali kedua lah di sini. Kali kedua. Kali pertama dulu awak request pantun, kita mula dengan pantun. Baik, saya akan bagi sajak lah kalau awak pantun. Kawan-kawan, meminta daun diberi daun. Wow. Dalam daun ada buah delima. Okey. Meminta pantun diberi pantun. Baik. Dalam pantun kita berbicara. Burung jelatik, burung jeladan. Ada burung. Ingat mari di pohon tinggi. Lagilah mulik kita tanya tuan badan. Dengan bismillah perkenalkan diri. Jadi kita nak mulakan soalan yang pertama berkaitan dengan latar belakang individu dulu lah. Kita bermula dengan Ijat dulu boleh? Oh, saya dulu. Kita nak kenalkan Ijat dulu, boleh Boleh. latar belakang sejarah berkaitan dengan pelibatan secara terlibat aktif dalam belia lah. Ya. Baik. Terima kasih kepada kita punya moderator pada hari ini, saudara Fahmi ataupun FBI. Terima kasih saudara Taufik bersama. Nama saya Kushairi Aizat Jamaluddin. Orang panggil saya Ijat, Aizat, Kushairi pun ada kan. Jadi di Gombak ni orang panggil Ijat lah. Saya berasal daripada Lembah Keramat, Hulu Kelang.
bersempadan dengan Kuala Lumpur dan Selangor. Bergerak aktif dalam pelibatan belia ni sejak berumur 15 tahun pada tahun 2008 lagi. Di kawasan saya di AU5 di Lemah Keramat, di mana saya bermula dengan kelab belia tunggal. Selepas tu saya banyak mengadakan program-program di kawasan setempat dulu. Kemudian bila dapat peluang bersama dengan pejabat belia dan sukan daerah Gombak, barulah saya nampak sebenarnya cabang belia ni luas. Jadi saya berpeluang tambahkan networking saya lah, maksudnya berkenalan dengan abang-abang di MYC Selayang. Kemudian saya bergerak sebagai Esko Pembangunan Belia bagi MYC Selayang. Banyak program-program yang saya anjurkan bersama dengan mereka dan bekerjasama dengan pejabat belia dan sukan daerah Gombak. Dan untuk penyertaan saya dalam APBN ni bukan kali pertama lah, dah kali ketiga. Kali ketiga barulah dapat robot tu. Cuba agak bersaing. Jadi itulah rezeki dah tertulis, kita bersyukur dan kita nak sebenarnya untuk tahun-tahun akan datang kita ada nak lapis ataupun calon-calon yang baru boleh kita ketengahkan untuk anugerah Perdana Belia Negara bagi khususnya mewakili individu untuk daerah Gombak. InsyaAllah kita tengah aturkan belia-belia yang mampu potensi untuk diketengahkan dan umur kita pun dah akan datang mungkin dah lebih pada belia, tapi mereka ni lah umur 20-an yang akan naik selepas ni yang perlu kita beri ruang dan peluang kepada mereka untuk menjadi pemimpin dalam daerah Gombak ni. Yang mesti kita gilap daripada Yes, seperti mana kasut kita gilap, seperti itu je. Tak kena Tak kena. Okey. Terima kasih Zat. Sedikit saya nak minta saudara Taufik pula. Soalan yang sama mungkin jawapan yang beza lah. Ini berkaitan dengan individu dulu lah. Awak punya diri, awak boleh kenalkan diri awak punya latar belakang dari mana awak bermula dengan belia dan terlibat dengan pepias itu sendiri. Silakan. Terima kasih Abang Fahmi selaku moderator dan juga panel sebelah Abang Aizat saya panggil abang semua. Saya. Abang Boleh lah Boleh. Baik, berkaitan dengan latar belakang saya bermula dengan Persatuan Pelajar Islam Selangor ni lepas habis daripada sekolah. Habis daripada sekolah umur 18 tahun tu, kawan-kawan ramai cari kerja habis SPM tu. Tapi saya suka cari program kan. Saya rasa duduk rumah tak selesa. Kalau nak kerja tak nak kerja lama-lama kan. Tak nak kerja yang sampai sebulan semua. Ada ambil kerja sekejap. Jadi dalam tempoh lepas habis SPM bulan 12 tu sampai nak menunggu UPU pada bulan 6 ke 7 masa tu kan. Sekarang dah berubah sikit, takwin dah berubah. Jadi beza sikit. Tempoh tu saya cari program. Ada je sebelum tu saya terlibat dengan mana-mana program kem lepasan sekolah, pembina buat dekat UPM. Kemudian habis pada program tu dia tak ada sistem follow up yang menyebabkan saya tak stay dengan persatuan tu lah. Jadi jumpalah program yang Pepias anjurkan iaitu Perkampungan Menara Gading Selangor. Khas untuk lepasan SPM dengan STAM untuk dia buka minda macam mana lepas ni nak masuk ke bidang mana. Dia orang kumpulkan pakar-pakar ataupun senior-senior yang boleh saya ni lepas ni nak masuk mana. Habis program tu, diorang dikenalkan plan of action kan. Jadi lepas habis program tu kita orang kena buat program. Jadi kat situlah dia follow up sampailah saya lekat sampai sekarang umur 18 ketika itu. Sekarang berapa? Sekarang umur 25 tahun. Masih belia. 7 tahun lah. Jadi habis program tu barulah saya terlibat pelan-pelan melalui cawangan. Pepias ni ada cawangan. Dia ada 7 cawangan. Jadi cawangan pertama saya duduknya Hulu Langat. Duduk Hulu Langat. Office Pepias ni je lah kat Gombak. Jadi kita sebagai orang muda Gombak sekali kat sini kan. Boleh. Hulu Langat, kemudian di bawah cawangan Pepias Ampang. Pepias Ampang. Jadi dalam tempoh 3-4 tahun saya terlibat, barulah saya masuk ke Induk. Ofisnya di Gombak. Jadi di Induk ni saya mula dengan Esko, kemudian tahun kedua saya selaku Setiausaha Agung Pepias. Jadi dalam tempoh saya bersama dengan Pepias ni macam-macam lah. Kita mulakan, awalnya dulu tak terlibat APPN kan. Sekarang barulah terlibat sedikit demi sedikit. Kita ceburkan diri dengan dunia luar. Dulu Pepias ni dia ada program dia tersendiri. Jadi dia fokus kat dalam, duduk dalam tu kan. Dan adalah beberapa senior dahulu yang mula
Insyorkan kita join lah belia ni kan. Kita join belia ni dan pelan-pelan lah barulah terbuka sikit tengok yang lain. Kalau tak duduk Terlibat dalam dengan pejabat belia lah. terlibat dalam belia kemudian Selangor punya majlis belia sekali kan. Jadi barulah terbuka. Alhamdulillah sekarang ni saya bergiat aktif lagi dengan Pepias. InsyaAllah. Dan kalau ikutkan Pepias ni umur dia sampai 30 dalam perlembagaan. Cuma rata-ratanya 25-26 dia habis dah. Sebabkan nak pastikan umur tu kekal di bawah 25 lah di Pepias. Begitulah. Sedikit. Ini dulu berkaitan dengan Pepias. Pepias, Sambung lah Ya. Kalau tadi kita dengar berkaitan dengan diri Taufik mula bergaul-gaul mencari rentak dalam belia. Tak ramai anak muda yang macam ni. Habis 18 kadang-kadang nak main motor. Kadang-kadang main PUBG sekarang ni dengan Mobile Legend. Duduk dalam kelompok tu je. Tapi yang nak dengan program ni memang tak ramai lah. Suka dan rela ni memang tak ramai. Jadi berkaitan dengan Pepias. Boleh tak cerita sikit dengan kawan-kawan dekat Facebook kita ni apa itu Persatuan Pepias dan apakah peranannya dalam negeri Selangor tu sendiri dan juga dalam daerah Gombak? Baik, terima kasih. Ke arahnya sebenarnya. Yang pertama kali dengan Pepias, nama sekarang dah Persatuan Pelajar Islam Selangor Darul Ihsan. Jadi dulu dia bergerak macam tabligh tau. Tabligh kan. Habis daripada kalau pernah dengar Kolej Yayasan Anda dekat KL dulu, pelajar yang drop up ni, diorang ni kumpul pelajar-pelajar ni buat satu persatuan. Cuma tak dapat daftar tu, dia bergerak secara illegal lah. Independen. Dia independen. Bergerak secara illegal, lepas tu kemudiannya fokus ni kepada sekolah-sekolah yang tak berdaftar. Dan mulanya berdaftar pada tahun 1991 bawah Roy. Kemudian itulah first time masuk sistem. Yang mula bergerak tu 1970 lebih. So sekarang ni kalau ikut umur yang tak berdaftar tu, kalau dikirakan dalam dekat 50 jugalah umur. Start berdaftar bawah Roy tu 1991, sekarang umur kami dah 30. Pepias ni dah umur 32 macam tu lah. 32 tahun. 32 tahun. Jadi Roy diwartakan untuk semua belia daftar bawah Roy tu pada tahun 2007 dan Pepias daftar semula balik pada tahun 2009. Jadi itu saya bersedikit Pepias ini macam mana dia mula meletakkan diri dalam belia. Dan pergerakan saya nak cerita pasal Pepias punya fokus adalah berkaitan dengan pendidikan dan juga kebajikan. Betul. Banyaknya bergerak di sekolah-sekolah dan juga turun ke lapangan. Apabila kami ni menerapkan beberapa pengisian yang startnya daripada usrah, tamrin dan juga antara benda yang kita kekalkan lah dalam apa ni. Habis daripada situ kita manfaatkan di sekolah-sekolah. Fokusnya adalah pelajar sekolah rendah, sekolah menengah dan juga lepas pelajar-pelajar IPT. Jadi siapa yang teringin ataupun melibatkan diri, nak ceburkan diri masuk dalam Pepias, inilah fokus-fokus kami. Banyaknya program-program sekolah dan juga fokus kepada apa ni. Jadi itu sedikit tentang Persatuan Pelajar Islam Selangor. Sekarang alhamdulillah berkembang maju, dah ada 7 cawangan dan insya-Allah kami pun akan buka Dalam Selangor lah. dalam Selangor ada 7 cawangan. Umur daripada berapa tu, Fik? Berumur start masuk Start, Pepias. ahli keahlian daripada umur berapa boleh masuk? Umur 15. 15 sampai 30 lah kalau 30. perlembagaan. Abang remaja, rakan muda dan pergi ke belia lah. Okey. Sekarang ada berapa cawangan? Sekarang ada 7 cawangan. 7 Dan cawangan. usaha untuk tambah sampai Kira 11 lah. ibu jabat dia dekat Gombak lah. Betul kat Gombak, Jalan Gombak kalau siapa Ada yang 7 pernah cawangan. hadir lah. Saya masih 4 cawangan. Oi. Ini masih tiga. Kita teruskan. Okey, berbalik Jad. Okey. Tadi awak cakap dah 3 kali lah. 3 kali masuk mewakili daerah Gombak, diberi kepercayaan pejabat belia daerah Gombak dan juga majlis belia daerah Gombak. Setelah kali ketiga, alhamdulillah. Ada juga title Johan tu, tapi naik lah. Walaupun macam mana tetap membanggakan. Satu pencapaian baik. Sambil beri, sambil makan. Sambil beri sambil makan. Jadi Jad, apakah perasaan awak kali ini Jad? Untuk ABPN kali ini awak join, awak dapat tempat yang kedua ataupun naik Johan.
Pertama sekali itulah kita bersyukur lah kan. Pertama dan yalah, terima kasih kepada keluarga lah yang faham tentang apa Support daripada keluarga lah. kita punya kadang-kadang balik malam, kadang-kadang lewat apa semua kan. Jadi untuk yalah dia ini satu platform yang baik lah sebenarnya untuk belia dikenali lah, maksudnya kalau kategori individu. Dan dia memberi pengiktirafan apa yang dilakukan sepanjang tahunan tersebut. Dan walaupun pada penilaian tu dia boleh cerita tentang 5 tahun ke belakang kan, jadi tapi semasa saya sebelum dinilai tu saya siapkan tu dalam masa 5 hari lah, cari balik gambar kemudian tengok balik kita punya report dan sebagainya, kumpulkan, jadikan. Saya pun tak sangka boleh jadi macam buku pula masa apa penilaian tersebut kan. Jadi memang cita-cita memang nak buat buku dari dulu je, just nak cerita tentang macam mana start pada zero dan zero to hero. Saya nak actually ada kat cerita nak kongsikan kepada belia macam mana nak start dengan persatuan sukan, macam mana nak start, macam mana nak buat program dan macam-macam lagi lah. Tapi terima kasih banyak saya ucapkan kepada pejabat belia dan sukan daerah Gombak dan juga abang-abang MYC Selayang kena memberi ruang dan platform yang ni untuk saya berkarya dalam bidang kepimpinan. Baik, tahniah sekali lagi saya ucapkan atas kemenangan walaupun ada title Johan dan Johan. Tahniah. Kita kembali selepas ini dengan soalan-soalan yang berkaitan dengan ABPN. Kita layan iklan ni dulu. Kembali lagi bersama saya FBI Fahmi bin Ismail dalam segmen Borak Gempak Belia Gombak #BGBG Orang Muda Gombak #OMG. Okey, jadi kita nak teruskan lagi soalan berkaitan dengan Anugerah Perdana Belia Negara peringkat negeri Selangor. Kalau tadi saya dah tanya Ijat, Pepias sendiri dah berapa kali dah terlibat dalam ABPN kan untuk kali ini? Baik, penglibatan pertama Pepias dalam ABPN ni pada tahun 2020. 2020 masa PKP tu lah, dalam PKP tu. Saya terima kasih juga kepada senior saya dulu, mantan Presiden Saudara Fahmi. Saya ke? Awak macam-macam Fahmi Azhar, nama dia sama juga. Sama saya sini semua ada lah saya ni. Sekarang dia ketua penerangan dekat Majlis Belia Selangor. Jadi dia antara senior yang memula ataupun pelopor Pepias ini terus ceburi dengan belia-belia di Selangor ataupun di Gombak khususnya. Titik permulaan. Jadi asalnya dia kunjung hormat kepada Jabatan Belia punya pejabat kan. Dia datang, dia kata nak buat program ke apa sekali. First tak tahu attack terus dekat Selangor punya pejabat kan. Jadi lepas masuk kunjung hormat kat situ, barulah dipelawa untuk masuk ABPN. Barulah tahun 2020 tu macam mana dia buat kalang kabut hantar semua kan. Pertama kali masuk. Ya, tapi pertama kali masuk dapat nombor 3. Masa tu zaman tu saya tak terlibat. Presiden saya terlibat kan. Saya Zakir. Jadi masa tu masuk first time dapat nombor 3. Cuma masa tu online dan nombor 3 tu tak dapat hadiah. Dapat nama je lah, alhamdulillah masa tu kan. First time kan. Kemudian baru masuk lagi tahun 2021. 2022 minta maaf. 2022 tahun lepas masa saya SUA juga. Yang tu masuk kali kedua, mohon alhamdulillah dapat nombor 3 juga. Nombor 3 juga. Dan masa lah baru first time dapat rasa duit daripada Abadian. Tapi bukan duit yang kita nak cari kan. Nama Pepias ni nak push ke depan supaya dikenali dan bertambah lagi yang akan bersama dengan Pepias juga untuk joint venture sekali ya. Dan alhamdulillah tahun ini kita direzekikan mendapat Johan ABPN. Jadi kawan-kawan. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua PBSD dan juga sahabat-sahabat belia di Gombak yang bertungkus lumus mengajak kami agar masuk juga. Saya bergaduh juga dengan Presiden untuk bergaduh kat Presiden, kata jangan masuk sebab bagi peluang. Tahun lepas kami dah masuk kan. Bagi peluang dekat Cawangan pula yang masuk. Dan Cawangan pun masuk juga tahun ni. Jadi saya macam masuk juga sebab tahun lepas dah try, tak pernah dapat nombor 1, nombor 2 lagi. Jadi kita mulakan masuk lagi balik, alhamdulillah dapat nombor 1. Seperti yang sekarang lah, dapat nombor 1. Di Cawangan baru mula untuk dia macam mana nak dokumentasikan dia punya ni. Alhamdulillah tahun depan dah tak boleh daftar, tak boleh mohon dah sebabkan tempoh kalau dah Johan dan tempoh setahun ataupun 2 dia tak boleh gabung balik. Jadi
lagi sekali saya ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat, dan saya rasa bukan saya saja yang terlibat, pimpinan di Pepias dan juga ahli-ahli semua support. Kerjasama daripada semua lah. Ya, betul. Kerja So secara officialnya 3 kali lah. 3 kali 4 kali. tahun lepas yang mula. 3-3-1. 3-3-1. Tahu kan? 3-3-1. Jadi awak selaku Setiausaha Agung, orang yang orang kata ni jantung dalam persatuan lah, tak ada SU ni long line lah kelab, betul lah kan, documentation ni apa semua berkaitan dengan kelab persatuan ni, SU sangat penting. Jadi saya nak awak gambarkan pada saat dinobatkan selaku Johan Anugerah Perdana Belia Negara peringkat negeri Selangor waktu di UIA tempoh hari, apakah yang awak rasa waktu tu? Awak rasa nak pengsan ke? Awak rasa tak? Rasa nak melompat ke kan? Ya Johan. Kalau ikutkan kami ni dikabarkan awal juga sedikit kan. Kalau tak tersusun masa hari apa ni? Hari Belia Negara dekat UIA di UIA nanti kan. So bila digambarkan awal tu kami macam alhamdulillah. Lagipun targetnya memang nombor 1 sebab dah pernah dapat nombor 3. At least nombor 1 lah. Nombor 2 tu pun kalau tak dapat nombor 1 nombor 2 lah kan. Jadi bila dah dapat dengar khabar daripada SUA MBS sekali, dia sebagai panel. Ui, alhamdulillah berbaloi dengan apa yang kami dah invest 3 hari sebelum bentang dengan panel tu. Bersama panel tu. Ui, alhamdulillah invest ni jadi, balik modal balik. Nama pun balik. Jadi saya rasa bersyukur sangat dengan pimpinan di ahli. Kita orang dah sama-sama gembira walaupun ada yang involve, ada yang tak involve. Tak involve pun gembira gak. Jadi saya rasa tengok diorang punya air muka yang apabila nama Pepias ni saya di post kat FB, dekat IG semua post. Kawan yang dah lama tak join Pepias pun timur post saja. Jadi saya macam seronok balik diorang ni rasa bangga balik dengan Pepias. Jadi memang rasa syukur. Duit tak masuk lagi. Duit tak masuk. Saya pun dah submit. Kebaikan dah bagi. Kebaikan dah bagi, dokumen semua dah bagi. Bukti semua dah bagi. Banyak nak buat ni. Okey, Jad. Oh, Awak pula Jad. Dah 3 kali tiba-tiba naib Johan Jad. Perasaan awak. Ya mungkinlah dah ada soalan bocor tu kan. Tapi ya tak kan. Jawapan bocor tu dah tahu korang akan naik podium pada waktu tu kan. Dan minta gambar apa semua. Kedudukan tu kita tak tahu waktu itu kan. Cuma kita dah tahu confirm naik podium. Tapi 1, 2, 3 tu kita tak tahu. Ijat macam mana Ijat? Nombor 2 Ijat dalam Selangor. Ijat Kushairi. Siapa lagi kalau tak kenal? tak sebenarnya. Lain macam awak ni. Dah makan. Jadi sebenarnya yalah kita tak tahu apa yang dari pengalaman kita tahun pertama, tahun kedua. Tahun pertama komen dia macam ni, kurangnya macam ni. Tahun kedua kurang dia macam ni. So saya tahu yang 2018-19 saya join. 2020, 2021, 22 saya tak join. 3 tahun saya hanya datang makan je. Yang tahun tu saya tak join lah. Saya pun terlibat di negeri lain dan saya kembali balik di Selangor ni. Dan saya kumpulkan balik program-program di peringkat kawasan, di peringkat daerah dan juga ada pelibatan di peringkat negeri dan kebangsaan. Dan kebetulan tahun lepas saya pergi Amsterdam untuk menyertai satu program komuniti di bawah yayasan Johan Cruyff. Johan Cruyff ni satu legenda bola sepak Belanda. Jadi dia ada buat yayasan, dari dalam yayasan tu dia buat satu kursus kepimpinan yang mana belia-belia ataupun youths lah yang terlibat dalam program tersebut. Dan dia ada 14 negara dan Malaysia salah satu negara yang terlibat. Dan saya orang yang pertama yang mengajukan kursus Heroes of the Cruyff Court tu di Malaysia. Dan saya cakapkan juga dekat barisan panel yang saya nak bawa kursus tersebut, saya nak bawa dia punya idea tu ke daerah Gombak. Dan dalam masa sama Cruyff Court tu dia ada buat satu gelanggang futsal free untuk orang-orang atau anak-anak B40. Jadi sebenarnya kita dah cadangkan untuk buat di Sungai Pusu Gombak masa tu. Jadi tapi cuma dari segi kelulusan tu belum dapat lagi. Jadi maknanya
kalau benda tu jadi pada tahun akan datang, kita pun sebagai pemimpin belia ni kita akan follow up dengan di bawah Yayasan Hasanah. So saya berharapkan kalau dapatnya Crave Court berada di Gombak, maknanya berjayalah saya bersama-sama dengan semua pihak untuk ada satu Crave Court yang gelanggang rumput tiruan Greenfield, datangnya daripada Amsterdam. So implementkan di kawasan daerah Gombak ni dan boleh buat program di situ, dan itu satu benda yang orang kata yang baik lah. Yang baik. Tapi saya pun untuk tahun-tahun akan datang saya berfikir saya nak mengetengahkan belia-belia yang lain pula. Tetapi jika ada tajuk itu untuk dibawa ke tahun depan, boleh Kita mungkin. akan bincang dengan producer kita. Topik-topik yang menarik untuk orang-orang muda Gombak, kita akan kupas, kita akan syorkan, kita akan ketengahkan yang potensi ini. Betul. Tapi itulah saya berharapkan orang kata kesinambungan kita di akan datang ni mungkin Sabar ada. dulu, harapan tu sabar dulu. Harapan tu simpan. Oh, Jom. Ini macam nak habis je sampai harapan ni. Belum. Dia 3 jam. Okey, sebelum kita nak pergi ke harapan, kita pergi ke iklan dulu. Apakah iklan yang kita nak sampaikan? Daftar. Saksikan. Daftar bersama Kolej Teknologi. Kembali lagi bersama saya FBI Fahmi bin Ismail dalam segmen Borak Gempak Belia Gombak #OMG. Orang Muda Gombak #BGBG. Okey. Oh my god. Orang Muda Gombak. Okey. Masih lagi ABBN lah, topik kita utama malam ni ABBN. Saya nak mulakan dengan pepias lah SU. Persiapan dan strategi ABBN kali ini. Persiapan dan juga strategi PPN untuk tahun ini agak dimudahkan sebabkan tahun lepas kami dah tergolumos untuk fight ataupun macam-macam yang antara kita usahakan star rating, walaupun star rating sampai sekarang kita tak dapat sebabkan tak masuk bakul Roy yang dia kata bulan 3 ataupun kan. Jadi kami dalam usaha nak dapatkan star rating, cuma tahun ni pun tak dapat lagi. Alhamdulillah dimudahkan urusan MyKD, kami hantar awal. Tahun lepas kami bertukar lumus untuk betulkan perlembagaan di Roy. Jadi antara dokumen itulah yang menyebabkan kami takut bila dijawab masa pembentangan dengan panel nanti. Jadi strategi untuk tahun ni, kami ni mula seminggu sebelum, lepas dapat tahu tarikh 24 Mei yang kami kena bentangkan segala dokumen kami. Jadi profil segala benda tu kami dimudahkan sebab tahun lepas dah pernah daftar. Kalau tahun lepas tu tak pernah daftar, saya rasa seminggu pun tak siap lagi saya punya dokumen tu. Jadi tahun lepas pernah daftar, tinggal update je apa. Berkampung lah. Yang beza tahun ni kami banyak cantikkan office sebab tahun ni dia turun office kan. Tahun lepas dia tak turun office, kami kena datang ke sana. Jadi pasang board, pepias, kemudian ada beberapa lagi yang kami tampal-tampal. Benda-benda macam tu yang invest banyak duit dan alhamdulillah berbaloi juga untuk strategi kali ini kami usahakan. Saya sampai upah ada ahli pepias yang free. Dia boleh tolong 2 hari 3 hari sebelum hari pembentang ni. Jadi saya risau kalau tak menang ni buzzer event ni, tapi tak apalah, dijadikan sebagai pengalaman untuk adik-adik di pepias yang akan datang. Dia nak masuk juga. Inilah pengorbanan untuk Johan kali ni lah. Betul. So berbaloi lah, terbayar lah. Kalau Nike dia punya slogan kata dia, just do it. Kan? Kalau Adidas ada slogan kata dia, nothing impossible. Just do it, nothing impossible. Buat saja. Terbayar lah 10K tu nanti racik-racik lah, share-share lah. Okey. Ijat, persiapan dan strategi Ijat selaku individu mewakili daerah Gombak. Macam tahun lepas, masa saya nak ke overseas tu memang permulaan dia macam cukup duit kan permulaan. So Duit juga ni. Duit juga kan. Saya habis 5 angka jugalah ke sana. Sebab saya pun bawa seorang untuk actually saya gambar video kat sana kan. Dan permulaan tu memang kena duit sendiri. Dan lambat lah kalau nak claim sana claim sini kan. So tapi alhamdulillah lah sokongan banyak pihak untuk membantu. Pertama kali pengalaman pergi luar negara yang di Eropah kan. Pertama adalah pergi ke satu persidangan antarabangsa, dengar panel-panel legenda bola sepak negara Eropah di Belanda.
Lepas tu ada beberapa kepimpinan dalam bidang sukan. Dan sama-sama ada program yang kepimpinan belia di sana yang nama Heroes of the Crave Court tu. Lepas tu saya ke London pula untuk pergi ke stadium di untuk saya belajar tentang pengurusan fasiliti itu satulah. So tak adalah orang kata terbalik modal dengan yang ni, tetapi bagi saya bagi saya ini bukan pasal nama apa semua, tapi dia pasal ilmu pengalaman tu. Bila pergi sana tu sebenarnya kalau boleh saya nak stay sana. Tapi belum peluang. Gombak akan melindungi awak. Orang gombak call belum peluang ke sana, tetapi cita-cita akan ke sana. Kalau dah jodoh tak ada mana je. Ya betul. Mungkin jodoh di sana. Tapi itulah salah satu orang kata strategi yang saya masuk tu, saya ada konten yang saya pergi balik, bukan itu holiday, tapi saya pergi balik bawa satu benda yang ke Malaysia yang saya boleh kongsikan kepada golongan belia. So dalam saya punya pembentangan tu saya bagi tahu impak yang saya bawa program tu dekat Malaysia. Dan dalam sana benda tu boleh jadi kesinambungan kepada orang lain untuk continue apa yang saya buat. Terima kasih Jad. Satu orang kata pengorbanan yang tinggi tak ramai orang yang boleh buat kan, nak kena keluar duit sendiri. 5 angka kan, kalau saya pun tak sanggup. Tapi oleh kerana ilmu tu kita susah nak cari, kena juga lah kan. Hantaran habis Jad. Postpone dah Jad. Tolong ni Jad. Dia sampai postpone dia punya tarikh. Nampak pengorbanan orang muda gombak #OMG. Sebelum kita nak pergi kepada soalan terakhir. Kita dah berakhir. Sebentar. Soalan terakhir tu pergi ke harapan. Kita nak pergi kepada Taufik lah. Kita back to awak punya individu pula. Saya dapat tahu untuk tahun ni merupakan tahun terakhir lah awak selaku SU kan, untuk penggal kali ini. Kalau betul awak terangkan, kalau salah awak tolong betulkan lah. Jadi ke manakah arah tuju awak kalau sekiranya benda itu betul? Last tu semua saya tak tahu lagi sebabkan Popias ni dipakai syuro. Dia pakai sistem syuro, dia tak mengundi. Jadi keputusan semua akhirnya di situlah. Bulan 8, bulan 9 nanti kan. Okey baik, terima kasih. Untuk harapan saya memandangkan kita punya topik adalah APPN dan harapan saya adalah sebenarnya nak memastikan umur belia yang habis sekolah 18, 19 semua ni, diorang terlibat aktif juga berminat seperti saya yang berada di Pepias dan juga pimpinan-pimpinan di Pepias agar dia terlibat secara apa ni kan. Jadi kami ada masalah dekat Pepias iaitu dah start perlahan nak tarik orang ni susah dah kan. Melalui satu program yang tahunan kami selalu buat iaitu Perkampungan Menara Gading yang saya pun dulu pernah 2016 masuk kan. Jadi kat situ dah nampak trend dia iaitu mungkinlah sebab yang KPM pernah keluarkan iaitu pelajar ni kurang minat untuk sambung belajar. Jadi terlibat sebab dengan kami punya fokus adalah pelajar dan bila itu saya assume ataupun boleh concludekan bahawa diorang ni dah tak minat untuk sambung belajar dan juga terlibat aktif juga seperti kami di Pepias . Jadi dengan pelibatan kami yang aktif menunjukkan kami ni bergerak di Selangor-Selangor ni, khususnya di Gombak juga. Saya nak sampaikan mesej bahawa belia ini patut dikedepankan dan mereka ni tak patut hidup seorang-seorang dan perlu campur juga. Antaranya one of-nya terlibat secara aktif dalam NGO seperti Pepias dan juga mana-mana badan-badan belia di persatuan . Jadi itu harapan saya agar anak-anak muda di luar sana dan juga ahli-ahli Pepias yang tengah menonton sekarang ni agar lebih ke depan dan jangan pernah takut untuk hadapi risiko. InsyaAllah risiko itulah kalau tak berjaya dia dapat menjadi pengalaman yang membantu diri anda sendiri seperti apa yang dah Pepias lalui sekarang . InsyaAllah itu saja daripada saya. Naik bulu roma saya boleh buat cakap yang tu. Ya Allah. Masih terbuka ke? Okey, Ijat, what next Ijat?
What next? Selepas nombor 2 ada tegah nombor 1 masih lagi dalam target. Nombor 1 tak adalah. Nombor 1 hanya untuk dia. Tapi yo. nombor saya tak fikir dah. Okey, sebenarnya lah saya sebenarnya kalau ikutkan umur dah 30 kan. Jadi saya ingat ini mungkin kali terakhir lah saya sertai Anugerah Perdana Belia Negara ni. Okey. Dan saya nak bawa kepimpinan baru untuk tahun depan yang saya boleh ketengahkan. Dan bagi saya itulah nombor 1 bagi saya untuk bila saya dapat bawa orang yang baru yang minat dalam kepimpinan, sebab belia ni tak ramai nak ke depan. Kebanyakannya mereka ni dah nak ke arah persatuan ni dah tak ada lah. Kalau kebanyakan lah, Saudara Taufik pun tahulah, nak belia zaman sekarang ni mungkin dengan teknologi yang dahsyat sekarang ni, mungkin pelibatan dengan persatuan ni nak menguruskan dokumen, datang meeting, nak buat program. Dia tak macam dulu, macam kita tumpukan bila nak gathering, nak bersama dengan kawan-kawan tu kita nak dalam satu program. Satu kita nak pengalaman, ilmu kan. Sekarang berbeza. So jadi saya tahun depan kalau insya-Allah saya nak ada pemimpin baru di tempat saya yang boleh diketengahkan, dan saya pun bila apa program yang saya buat, saya panggil mereka. Saya bagi ruang kepada mereka untuk menjadi contoh pengacara majlis, pengurus acara, bagi mereka belajar pula macam mana kaedah ataupun pelaksanaan program tu. Ini bagi saya inilah nombor 1 yang saya boleh orang kata beri peluang dan curahkan ilmu kepada mereka. Dari segi pengiktirafan dan sebagainya bagi saya itu kemudian. Tapi yang pertama sekali adalah selepas kita siapa? Betul. Itu yang penting. Macam motor awak Ajat. Leader. Yes. Cuma kita di MOC Selayang juga akan menghantar Anugerah Remaja Perdana rakan muda betul. Seramai 10 orang betul, dan MOC terlibat seorang. Dan kita masih mengumpul dana untuk ke Filipina betul? Ya. Dan Di bawah tu ada. Yes. Jadi anda semua kalau nampak iklan di bawah, kita sedang mengumpul dana untuk bawa belia-belia ini mendapatkan pengalaman visi ke Filipina untuk penempatan belia betul. Jadi kita sedang membantu mereka, dan mereka pun tengah berusaha untuk mendapatkan dana, dan insya-Allah saya nak umumkan juga saya punya hadiah kemenangan 1,500 naib johan Anugerah Perdana Belia Negara peringkat Negeri Selangor ni saya serahkan kesemuanya kepada tabung visi ke Filipina. Dahsyat. Itu adalah nazar saya bila saya kata kalau aku naik podium ni aku nak bagi semua ni dekat program penempatan belia ni ARP emas. So saya harap dengan ini sedikit dengan lain-lain penajak yang saya dah cari tu boleh membantu sedikit kita punya adik-adik belia kita untuk ke Filipina. InsyaAllah bulan 8 nanti kalau ada rezeki, kalau tidak pun kita akan cuba usaha-usaha sehinggalah selesai Anugerah Remaja Perdana peringkat emas tu, dan kita dapat berjaya melaksanakan sebagai pemimpin lah di peringkat belia di peringkat Gombak ini. InsyaAllah kita doakan sama mereka. Terima kasih. Saya nak ucapkan kepada Taufik selaku Setiausaha Agung Pepias daerah Gombak, mewakili daerah Gombak dalam Anugerah Perdana Belia Negara peringkat Negeri Selangor selaku Johan kawan-kawan. Tolong tepuk tangan. Dan Izzat Kusairi mewakili daerah Gombak dalam Anugerah Perdana Belia peringkat Negeri Selangor, calon individu dan dapat naib johan kawan-kawan. Tepukkan tangan untuk mereka. So orang muda Gombak ni bukan biasa-biasa lah, bukan kaleng-kaleng lah kalau budak-budak sekarang ni cakap kan. Jadi teruskan bersemangat, teruskan, jangan lupa OMG dah ada Facebook sendiri. Tolong like, tolong share. TikTok kita juga OMG, tolong like, komen, share, dan meriahkan lagi kita punya live pada malam ini. Dan kita akan berakhir pada segmen yang pertama malam ini. Kita akan berjumpa selepas ini dalam segmen yang kedua. Nantikan.
Kembali lagi bersama saya FBI Fahmi bin Ismail dalam segmen Borak Gempak Belia Gombak #BGBG OMG Orang Muda Gombak. Okey. Segmen yang kedua ni kita bukan nak bincang pasal Malaysia bang. Okey. Malaysia tengah main, mungkin tengah main. Kita tengok dia punya live dia punya ulangan sekejap lagi Dah gol katanya. Dah gol lah katanya. Safawi. Safawi. Saya nak ucapkan terima kasih kepada yang menonton live di Facebook live kita kerana masih sudi setia tak tengok bola. Tengok kita punya segmen malam-malam ni Satu pengorbanan yang tinggi tu. Okey, jadi dua tetamu istimewa daripada sukan foot golf. Iaitu di sebelah kiri saya saudara Hafzal Ifsyam, merupakan pemain foot golf profesional Malaysia. Betul Dan di sebelah hujung bersama saudara Yakzan Ramli selaku penggiat foot golf juga. Okey. Orang kata bang tak kenal maka tak cinta. Kalau dah kenal jangan jatuh cinta. Mungkin orang lain yang punya. Okey, betul bang. Jadi saya nak mulakan dengan abang Hafzal lah. Boleh tak perkenalkan diri bagaimana bermulanya bergiat dan terlibat dengan foot golf, sukan foot golf tu sendiri. Silakan bang. Terima kasih Tuan Moderator dan juga rakan-rakan saya yang di luar sana. Nama saya Hafzal Isham bin Muhammad Yusof, atau nama gelaran saya Bob Tiago. Bob Tiago. BT. BT Saya mula bergiat sukan foot golf ni sejak 2020. Tu masa zaman PKP lah. Masa tu pun saya PKP, zaman PKP kan bola tak boleh main. So saya start main foot golf ni dan sampai sekarang saya aktif lah. Dan saya tak sangka pun sukan ni boleh membawa saya ke persada peringkat tahap Piala Dunia. Ya betul. Macam abang Yakzan sendiri macam mana? Bermula terlibat dengan foot golf. Okey, saya pernah diajak bermain foot golf tahun 2019 sebelum PKP. Tapi time tu fikir lah sukan foot golf, apa benda sukan ni. Kira tak mencabar lah sebab time tu tengah aktif main bola. Lepas tu start PKP tahun 2020, kita tak boleh bersukan bersentuhan. Tak boleh langsung. Itu yang cuba apa ni? Saya diajak oleh kawan cuba sukan foot golf ni tahun 2020. Lama-lama terus jadi macam ni lah. Terus jadi minat. Terus jadi minat, terus serius lah. Terus serius ya. Betul. Okey bang, dalam Malaysia ni foot golf ni diperkenalkan bila bang? Okay. Kalau ikut sejarah, cerita sejarah sikit lah. Foot golf ni kalau ikut kita ni Malaysia start agak lambat lah. Start 2018. Dan kita pernah hantar tim ke Asia Cup pada 2019. Yang masa tu tuan rumah Australia lah. Dan kalau ikut sukan foot golf ni kat luar negara sebenarnya dia telah dimainkan sejak 2008 ke 2009 macam tu lah. Ya, dekat luar negara memang dah lama dah start main. Cuma kita ni agak lambat sikit lah. Kalau tak saya ikut, saya pengasas je lah negara Belanda, Holland. Start 2008 ke 2009 macam tu lah. So kita agak lewat tapi walaupun lewat, kita tetap memberikan cabaran lah baru-baru ni kat Piala Dunia. Itu yang penting. Benar bang? Kita dapat 8 terbaik dunia lah. 8 terbaik dunia, mantap. Alhamdulillah rezeki kita. So tu dalam Malaysia lah. Ya betul. Setakat hari ni, adakah pemain foot golf berdaftar secara profesional? Ya, Dan badan yang mengelola sukan ni ada tak persatuan ataupun kat Malaysia ni kita dikelola oleh Persatuan Foot Golf Malaysia lah, ataupun iaitu FGM. Dan FGM ni berdaftar dengan badan induk international lah, iaitu FIFG atau nama lain dia Federation for International Football. So kita rasa apa ni sukan ni dah kira bertaraf international lah. sudah jadi satu sukan utama lah Ya, Malaysia. lebih kurang lah. Tapi cuma saya rasa pengenalan sukan ni perlu diberi, perluaskan lagi sebab saya rasa ramai lagi yang tak tahu pasal sukan football ni. Itu tugas OMG pada malam Ya, ni betul. adalah nak memperkenalkan sukan football itu sendiri. Betul. Khususnya untuk orang muda Gombak, orang Selangor dan juga orang-orang muda dalam Malaysia. Yang minat main bola, yang boleh kicking, yang boleh cantik, sepak apa semua. Terlibat dengan sukan ni juga kan. Saya nak tanya abang ni. Okay. Cara main dia macam mana bang, foot golf ni? Sama macam main bola dalam padang ke? Dia semua lapisan masyarakat boleh main. Kan? Tapi kena tengoklah sama ada kita nak main dia secara sosial ataupun serius. Kalau sosial ni kita tak ada terlibat secara langsung dengan undang-undang tournament lah. Kita boleh pakai betul. Kita boleh pakai red shoe, sport shoes. Kita pergi ke lapangan foot golf,
Dan boleh main secara sosial lah. Kalau Kelengkapan dia macam mana bang? Kelengkapan untuk ahli sukan foot golf ni sendiri tu macam mana? Nak kena pakai boot ke? Nak kena pakai pas pusat ke? Bola yang sesuai ke? okey, kalau dari segi tournament kita tak boleh pakai boot. Nanti akan kita main kat padang golf akan merosakkan padang tu sebenarnya. Betul. Sebab main dekat padang golf Dia ada kasut special dia, kasut turf. Dia tak macam kasut dia macam kasut hoki tapi dia lebih pada kasut futsal macam tu lah. Futsal Dia pula, bentuk kasut futsal cuma dia ada Segi kelebihan dia ada segi kasut yang- turf. Betul. Cara kiraan mata ni bang. Abang. Saya, cara kiraan dia sama dengan sukan golf. Golf. So dia ada birdie, ada eagle, ada hole in one, par. Semua kiraan sama macam golf. Cuma golf tu kita pakai kayu, tapi ni foot golf kita pakai kaki, kita sepak. Bola masuk dalam lubang. Tu je lah beza dia. Tapi Beza kiraan dia. semua sama. Dah sama macam golf bang. Macam golf. Sedikit. Siapa yang minat golf tu dia tahulah. Ya, biasanya advantage untuk orang yang minat golf tu lah. Minat Mungkin golf dia lah. lebih tahulah. Sebelum kita nak pergi lebih lanjut berkaitan dengan sukan foot golf ni, kita rehat dulu. Layan iklan ni. One of the first things to talk about is the attire and footwear. Please check and follow the dress code of the course that you are playing on. For tournaments, players must wear a polo t-shirt, golf-style shorts, and long socks. For your feet, the ideal footwear would be turf shoes with some grip. Any other shoes you're comfortable kicking a ball with are okay. No football boots with long studs or cleats are allowed. Other than that, all you need is a size 5 football, preferably a different color from your playing partners, or a ball you can easily identify. The aim of the game is to kick the ball in the hole with the least amount of kicks. To start, place the ball fully behind and no more than 2 meters behind the tee box markers, and drive the ball down the fairway. You must not scoop, lift, or push the ball. If your ball hits another player's ball on the fairway, then the ball that was hit must be put back to its original position. The player with their ball furthest from the target hole or flag should be the player who plays their next shot. Although to save time, it is not a strict requirement for social games. If another player's ball is in the way of your kick, that player should mark and remove the ball. Then, replace it after you have taken your kick. This applies anywhere on the course, fairways, rough, and especially on the greens. When putting on or near the green, you can use the inside of your foot or toe, but not the sole of your foot. Taking out the flagstick is optional, and to save time, we suggest leaving it in. If your ball lands in the long grass, you may choose to play your next shot from where the ball landed, or take a penalty drop. When taking a penalty drop, carefully retrieve your ball, and at the point where your ball entered the long grass, take 2 steps, no closer to the hole, and drop the ball. You will then add 1 penalty shot to your score. If your ball lands in the water hazard, you must use the scoop to retrieve the ball, and take a 2-step penalty drop at the point of entry with the water. As with the long grass, add a penalty shot to your score. When kicking from the sand bunker, you are not allowed to take a step or a running kick. You must have a foot planted at all times before kicking the ball. After each hole, walk to the next tee box before writing down your scores. There is no need to run between kicks. Respect the course and other people playing. Please take your rubbish with you or use the bins provided. Enjoy and have fun in the great outdoors. Kembali lagi bersama saya FBI Fahmi bin Ismail dalam segmen Borak Gempak Belia Gombak #OMG. Orang muda gombak #OMG. Bang, kita dah masuk yang soalan yang seterusnya ni. Saya nak bertanya, tadi abang cakap abang pergi ke World Cup. Ya, betul. Di soalan dia pengalaman bertanding di luar negara bang bersama peserta-peserta Mak Saleh yang dah abang kata dah start 2008 dan memang dah awal dia punya pelibatan kan, mesti dah bintang banyak atas kepala kan. Macam mana bang pengalaman abang sendiri kat sana? So sepanjang, sebab saya pun baru pulang minggu lepas daripada Orlando lah. Sebab tuan rumah kali ni Piala Dunia ialah di Orlando. Selama 9 ke 10 hari kat sana tu tanding, memang tiap-tiap hari main foot golf. Saya rasa pengalaman yang saya kutip tu sangat-sangat berharga lah. Itu individu ke berkumpulan bang? Dia, kita pergi sana memang ada main untuk individu dan juga berpasukan. Alright. Dan untuk layak ke cara berpasukan ni sebenarnya kita Malaysia ada hantar, setiap negara lah yang bertanding perlu hantar 6 player, dan daripada 6 player tu dia akan pilih 4 terbaik
untuk dikira skor bagi melayakkan negara untuk bertanding ke dalam acara bawah sukan. Kalau ikut daripada 30 negara yang bertanding tu, dia akan pilih 24. Dia akan shortlist untuk pergi ke peringkat kumpulan dan dia bagikan kepada 6 kumpulan. Okey. Dan setiap kumpulan adalah 4 negara. 30 negara bang. 30 negara, betul. 30 negara, 6 yang tersingkir lah. Yang tersingkir. Yang ambil keseluruhan yang masuk 40 pasukan. 40 pasukan. 40 negara maksudnya, 40 negara. Tapi yang bertanding untuk pasukan 30 je. Malaysia dalam 24 tu lah. Malaysia dalam layak dalam nombor 11 kot. 11? Daripada 24 tu. Dia ranking sebab dia nak buat pembahagian kumpulan. Okey. So dia akan ikut ranking lah. Akan jadi 1 hingga 6 akan ada dalam pot 1. Lepas tu 7 ke berikutnya ada pot 2. So dia nak buat pembahagian kumpulan. Dan Malaysia diletakkan dalam kumpulan B masa tu dengan negara Chile, Brazil dan juga pasukan Holland. Brazil. Brazil memang power lah kalau buat pasukan ni kan. Boleh lah. Tapi bukan kita pantai, kita Kalau beduk dia. pergi ke World Cup ni bang, adakah guna duit persatuan sendiri ke, ada dana melalui KBS ke ataupun persatuan yang terlibat Kalau ke? ikut untuk World Cup kali ni, alhamdulillah lah KBS ada memberikan tajaan sebanyak 100,000 lah untuk pasukan Football Malaysia. Kami amat berterima kasih lah kepada Kementerian Pendidikan Sukan dan Menteri KBS sendiri Hanayo pernah turun Padang untuk tengok sendiri macam mana sukan ni dimainkan lah. So, dan dia pun alhamdulillah lah memberikan sokongan yang padulah pada pasukan Malaysia. Dan untuk kali pertama join World Cup, Ya. betul? Ini dekat Orlando. Time Malaysia hantar tim untuk World Cup. Top 11. Betul. Top 11 untuk grouping. Bila kita main peringkat berapa, kita berada dalam kedudukan 8 terbaik dunia. 8 Itu terbaik saya rasa satu Pencapaian pencapaian yang lah. bagus kawan-kawan. Berikan tepukan. Kita tak payah tengok Malaysia, kita tengok ulangan lagi kita tengok ni. Sukan foot golf ni kena perkenalkan untuk orang-orang muda sebenarnya kan. Betul, tepat sekali. Lapisan masyarakat semua boleh join lah. Perempuan ada join tak bang? Kita dah hantar juga player perempuan ke sana dan untuk acara individu lah sebab dia orang tak cukup player untuk main team. Dan kita punya wakil seorang tu Stevie Sidu mendapat tempat ke-12 dunia. 12 dunia Individu. So satu pencapaian jugalah. Yang baik lah untuk pertama kali terlibat dengan World Cup. 8 terbaik dunia kan. Lepas tu individu perempuannya pula ada ranking. Lelaki terbuka 21 terbaik dunia dan lelaki senior. Senior ni kalau ikut foot golf ni dia start kategori umur 46 tahun ke atas. Ada senior. Ya, senior tu maknanya macam veteran lah. Veteran lah, semi veteran. Kalau tengok kat luar negara tu yang 50 60 ke atas pun kuat lagi sepak bola tu. Ya. Nampaklah. Sebab Untuk abang sendiri dalam penglibatan yang pernah abang cebur dalam sukan foot golf ni, pencapaian ataupun pertandingan-pertandingan dalam Malaysia sendiri, apa yang abang pernah terlibat Saya okey. ataupun join World Cup sendiri? Oh itu belum lagi lah. Belum lagi lah. Belum lagi. InsyaAllah lepas ni. Tapi kita sebenarnya tahun ni, tahun 2023 ni, Foot Golf Malaysia lah. Foot Golf Malaysia dia ada listkan pertandingan lah. Untuk ranking, Takvim je lah. takvim untuk kelayakan menyertai Asia Cup tahun depan 2024. Betul. So adalah itu official punya pertandingan. Dan kita ada pertandingan-pertandingan yang dianjurkan sendiri oleh ni Persatuan lah. bukan persatuan, Kelab-kelab dalaman. individu, dan kita akan join lah. Memang apa? Player-player foot golf ni memang supportive. Ada pertandingan dia semua masuk. Setakat ni berapa serius abang punya tahap persen tu dengan sukan foot golf? Ya, abang kata tadi lah, tak minat lah, tiba-tiba PKP tak boleh, sambil-sambil main lah, tiba-tiba dah sampai ke peringkat ni. Mungkin akan bersama-sama dengan kita punya brother ni kan ke peringkat dunia. Macam mana abang punya ni, abang punya persen dengan sukan foot golf ni? Sukan foot golf ni saya tinggalkan dah sukan-sukan lain. Betul tu. Serius abang? Saya fokus Abang main foot bola golf. dulu ni? Sebelum ni pernah main bola tapi peringkat taman je lah. Bila kenal foot golf ni dah Jadi habit lah. dia tak boleh nak join dah. Kan? Lagi Fokus satu lah, dia fokus. dah usia macam ni, untuk main bola agak slow sikit lah. Bila foot golf ni kita tak perlu berlari, sepak jalan. Seronok. Macam main golf lah. Betul macam main golf lah. Tapi golf, saya dengar golf main mahal juga. Macam foot golf ni sendiri macam mana? Dia kan sama kiraan dia, bola, dia punya lubang. Sama tak punya bayaran? Satu frame berapa? Macam saya panggil main frame ni lah kan. Satu frame berapa?
dalam Fugov sendiri ni macam mana kira nak bayar dia macam mana, berapa orang yang boleh join untuk satu pasukan tu? Foot golf ni dia punya cost dia sama je macam sukan lain. Tengok bergantung pada kita serius dengan kita tak serius. Kalau kita just santai-santai je, cost dia tak berapa tinggi. Betul. Sebab kita tak perlu nak beli peralatan yang yang lebih pada serius, bola macam ni. Ni mahal ni. Pening juga kepala kau dengan harga dia. So kalau main santai biasa saja tu Santai bola tu, match yang Kita ada boleh lah. kita boleh sewa. pakai bola Boleh aspal sewa. lah. Dekat Fugov Malaysia sini pun ada bola. Betul. Okey, Kasut. Venue yang ada kat dalam Malaysia ni bang, kat mana? Antara-antaranya yang orang sendiri banyak kan mungkin tak tahu. Yang saya tahu mungkin di bandar utama saja dekat OU tu. Saya pernah main lah dengan brother saya, nama dia Black tak silap. Black. Master kan. Kat mana bang lagi boleh diorang dapatkan untuk Kalau kat dalam Selangor ni kita ada Bukit Jelutong, Bukit Jelutong, Bukit Utama. Ya, bandar utama lah. bandar utama lah. Bandar utama. Kalau dulu kita ada Kundang tapi Kundang dah dah tutup. tutup lah. Tutup. Gelap lah sebenarnya. Then incoming mungkin dekat Kinara. Itu kalau dalam ni lah. Selangor lah. Selangor lah. Perancangannya. Yang Makelang terbaru raya itu dekat Sungai Petani. Ya. So kita ada satu pertandingan baru ni dekat Sungai Petani. Kelab, Kedah lah. Kelab Sungai Petani. Kelab Sungai Petani kan? Dia collect tu. Dia, saya Collect dapat boleh lah. dapat nombor 2 lah kat situ. Nombor 2 lah. Kita dah cakap lah dia collect. Suka-suka nombor 2. Kaki collect ni. Okey, dan satu lagi dulu kita dekat Pulai. Ya. Pulai Spring Resort. Tutup. Lepas tu dah tutup. And then dekat DLs. Di Saru. Di Saru. Di Saru. Betul. Yang kita akan main minggu depan. Minggu depan, Minggu ni. Hari Jumaat ni. Hari Jumaat ni. Ha. Okey. Cabaran foot golf di Malaysia ni daripada segi kemudahan, promosi Abang Afzal macam mana? Cabaran dia sebenarnya dari segi promosi itu sendirilah. Rata-rata dekat Malaysia ni saya tak rasa ramai yang tahu pasal sukan foot golf ni. So saya rasa ini tujuan kita hari ini dan juga akan datanglah kita akan lebih kena giatkan lagi promosi Giatkan tentang lagi lah sukan ni. promosi, betul. Sebab yalah sukan baru macam ni memang saya rasa nak pada mulanya memang sukar lah nak buat promosi ni. Saya rasa kena ada lebih giat promosi, mungkin kena buat roadshow sepanjang seluruh Malaysia ke untuk memkenalkan. Dan saya rasa kos tu sendiri, tempat untuk bermain tu sendiri kena ada kat kebanyakan negeri lah kat seluruh Malaysia ni. Barulah Semua orang tempat akan lah, nampak kan. sekarang ni. Sebab Betul, sekarang betul, ni macam ni ada macam berapa tempat je kan. Macam 2-3 lokasi kan. Macam orang Selangor, macam orang luar daripada Jauh lah nak main. Nak datang pun main susah. Belum terdedah lagi. So dia orang tak nampak sukan ni. Pihak kementerian bila sukan Betul. sendiri pandang lebih Betul. luas, lebih jauh lah kita punya sukan foot golf ni kan. Baru boleh berkembang lah bagi saya. Betul betul dan media-media sukan pun kena Ya, kena main peranan. lah, Kena main peranan lah bagi promosi ni, sukan-sukan ni. Ada beberapa kelab juga yang dah start mula daftar dengan KBS. KBS. Contoh macam DEFG. Dia bawa Irosa lah. betul. Irosa lah, Irosa. Betul, Persatuan Sukan. Yelah dia bukan salah satu sukan yang baru, tapi sukan yang lama dah 2008 tapi dalam Malaysia ni baru. Masih kira masih baru lah. Baru Dalam lah. 5, ada baru 5 tahun dah. 5 tahun. Okey. Sebelum kita nak berakhir dengan soalan-soalan seterusnya, kita berhenti berehat selepas ini. Kembali lagi bersama saya FBI Fahmi bin Ismail dalam segmen Borak Gempak Bila Gombak #OMG #BGBG Orang Muda Gombak.
Okey bang, kita nak teruskan lagi 3 soalan lah. Sebelum kita nak tutup kita punya segmen pada malam ni, promosikan berkaitan dengan sukan foot golf tu sendiri. Saya nak tanya 3 perkara yang abang rasa seronok lah main sukan foot golf ni. Itu perkara pertama kalinya Abang siapa dulu dulu? tiga, abang dulu tiga. Start dengan abang dulu. Okey. Pertama kalinya saya rasa sukan ni, foot golf ni sebenarnya dia memang seronok lah bagi saya sebab dia boleh menguji pertama sekali kita punya skill dan teknik lah. Sebab kita bukan sekadar sepak je. Dan selain sepak tu kita ada target untuk masuk lubang tu. Keduanya dia sebenarnya selain menonokkan dia kelakar juga sebenarnya. Masa tu lah boleh tengok PL kawan-kawan. Saya main tu stres, dia hilang stres. Siapa yang kelakar? Lebih kepada healing. Dia nak healing. Sepak jalan. Bukan setakat main, borak. sepak jalan borak-borak. Lepas tu tengok kawan-kawan buat perangai sikit. Seronok lah gelak-gelak. Siapa yang buat perangai? Biasa siapa buat perangai? Tak tahu. Saya rasa saya okey, saya boleh behave lagi lah. Tapi dia kata saya suka menari. Tapi itu untuk konten tak apa. Jangan. Saya malu nak tunjuk konten tu. Dan akhir sekali tu ni lah. Sebenarnya saya nampak sukan ni menyeronokkan sebab dia boleh bawa kita ke tahap yang tertinggi lah. Pada mula sebenarnya tak jangka langsung sukan ni boleh pergi sampai ke tahap ni. Sekadar pada mula join sekarang untuk seronok-seronok, akhirnya boleh pergi mewakili Malaysia. Saya dengar artis pun ramai nak join. Kalau tengok geng artis, geng-geng Zahid, Adib Naha, semua tu. Lokman pelakon kan. Banyak yang join lah. Okeylah maknanya. Macam abang ni 3 perkara yang rasa best lah nak join ataupun dengan foot golf ni. First, kita dapat kawan yang kita tak pernah kenal. Second, travel. Betul. Third, menang lah. Benar. Memang kita suka lah kalau menang. Nak dapat duit kan je. Oi. Adalah tengok lah kalau ada yang Ada dibagi target duit. lah. Betul. Mana-mana yang Kena kecil target. memang target lah kan. Ya, dia boleh lah. Tournament memang target lah. Betul. Apa ni? Lebih ramai. Pengusaha golf Ya, betul. boleh buka untuk foot golf Betul. dekat dia punya tempat. Pernah tak Persatuan Foot Golf Malaysia ni pergi berbincang ke dengan owner-owner golf kan dalam Malaysia ni kan banyak kelab-kelab golf kan. Ya, betul. Cara Abang Putra pun ada golf juga. Ya, Cara Abang BRP Putra kan, dekat ni. BRP. BRP ni. Pernah tak ada perancangan nak berbincang dengan orang untuk adakan sukan ni? Saya dapat info yang rasanya owner FGM sendiri, Foot Golf Malaysia ni ada pernah pergi lah untuk berbincang. Ada perancangan katanya yang terbaru, katanya nak buka kat Langkawi. Langkawi Langkawi. Langkawi saya pernah dengar yang terbaru. Yang King Rara ni pun insyaAllah dalam proses lah. Tapi dengan yang terbaru Langkawi, dia Kalau Langkawi masih cantik. melakukan usaha tu lah untuk memperbanyakkan kos dia. Dia pun sedar tanggungjawab tu. Sebab yelah, itu je cara nak promosikan sukan ni. Kalau nak buat venue sendiri pun satu kos yang baru. Betul. Jadi nak kita kena collaborate lah. Collaborate dengan kolaborasi dengan pengusaha golf ni tu sendiri kan. Enggak. Crowd betul. Peminat-peminat sukan foot golf ni kita kena ramaikan lagi. Itulah. Sebab setakat ni masih di komuniti yang sama je kan. Ada pun lebih, ya betul. Kalau ada lebih ramai, lagi meriah lah saya rasa. Kalau kita nak ramai orang yang terlibat, mesti kita nak buat pertandingan. Betul tak? Kita punya promosi, kita punya hebahan. Jadi pertandingan yang telah diadakan dan akan datang, apa dia bang? Boleh tak share dengan orang? Mungkin dalam Facebook ni rasa nak join, rasa nak terlibat sendiri dengan pertandingan yang akan datang, boleh tak bang? Untuk yang profesional punya, kira profesional lah. Ranking tournament lah, ranking. Untuk dalam Malaysia ni, minggu ni, hari Jumaat ni kita akan main dekat Desaru. Desaru. Desaru, 3 hari. Jumaat praktis, 1 Ahad game. Kan? Bulan depan ada ranking lagi. Betul. Ranking lagi mungkin bulan depan, hujung bulan 7 dekat Sungai Petani. Untuk amatur, mungkin kita akan cuba buat lah untuk apa ni, newbies yang baru nak try. Kalau untuk yang kawan-kawan dalam Facebook kita ni yang nak terlibat dengan Persatuan Foot Golf Malaysia ataupun persatuan yang ada lah dalam Gombak ataupun dalam Selangor dalam Malaysia ni, bagaimanakah diorang nak menghubungi ataupun nak mencari siapakah orang ni? Dia orang boleh Okay. pergi. Actually dia orang boleh datang sebenarnya dekat apa ni? Bukit Jelutong. Dekat Bukit Jelutong atau Bukit Daftar Utama. sebagai member. Ada foot golfer yang main. Saya rasa dia orang ni tak kena ikut ilmu lah. Kalau tanya dia orang mesti ajar ni. Kena bergaul lah cerita Betul. tu kan. Kalau malu kan tak susah jumpa kan. Dan saya tambah Boleh. macam dia orang yang baru ni mungkin nak berminat
Sebab Football Malaysia ni dia ada kenakan bayaran untuk jadi members. Dan members ni adalah harga special dia. Dan dari situ dia juga ada kelebihan untuk masuk tournament, ranking tournament. Daripada ranking tournament ni lah peluang untuk mewakili Malaysia tu hadir. Sebab Kalau poin-poin dah mewakili members ni, Football Malaysia ni, dah join ahli, adakah dia ada latihan ke? Dia ada khusus untuk, yalah nak masuk pertandingan? Rasanya peta khusus tak ada lagi, cuma dia orang kena training dan kena join ranking-ranking tournament yang dipertandingkan oleh FGM lah. Alright. So dia kena Kursus tu masuk juga pertandingan dia tu kena kan? masuk pertandingan sebab dari situ dia akan Football Malaysia ni akan bagi poin untuk setiap keputusan yang Individu tu sendiri. Individu sendiri. Tengok ranking dia ni. Ya, kat ranking mana. dia biasanya Baru dia dia akan ambil dapat 10 ke 15 lah player. Alright. So nak tak nak dia kena cari jugalah, kena cari kelompok yang main sukan football. Tu kalau nak secara serius lah. Secara Kalau nak main serius. santai pun Boleh je. Ada orang just main for fun, tak ada target apa-apa. Satu game tu berapa orang boleh satu kumpulan? Dari flight Kita bagi flight, satu flight maximum 5 lah. Lima Sedap, orang. sedap main 5. So 5 orang je kawan-kawan. flight 5 orang. Cari 5 orang pergi bandar utama. Cakap nak main football, boleh sewa bola. Betul. Boleh sewa bola Bola sendiri boleh sewa bola. Boleh sewa bola. RM5 je. Pakai kasut futsal je. Ha. Pakaian semua tak kisah kan. Sebab Pakaian tu just kalau for fun. ikut proper attire full golf ni, dia kena t-shirt berkola. Bola Lepas tu seluar yang ada poket lah. ada poket. Sebab itu biasanya kita akan letak marker dan untuk letak ni seluar yang ada boleh letak tali pinggang tu. Itu proper attire lah. Stocking pula stocking panjang. Kasut tadi kasut Kasut yang ada turf tu lah. turf tu Gigi punya tu. ni. Okey Itu proper attire dia lah untuk full golf. Dan pakai topi lah. Topi. Kalau tak nak pakai pun boleh. Tapi Siang tu boleh main. complete lah dia kata complete Komplit attire. lah. Ya. Siang boleh main, malam pun boleh main. Biasanya full golf ni main time panas. Time panas. Dia cakap kat Orlando tu, wih panas betul. Saya ingatkan pergi sana sejuk. Rupanya lagi panas daripada Malaysia. Itu je lah. Okey bang. Okey. Sebelum kita nak tutup dengan soalan terakhir ni, harapan dan promosi kepada yang ingin meniti football, sukan football. So saya harap sangat sukan foot golf ni dapat dipromosi ataupun dipergiatkan lagi ke seluruh negara lah. Sebab kita harap sukan ni bukan sekadar satu komuniti je yang tahu. Betul. Biar semua satu kelompok satu Malaysia ni tahu bahawa sukan ni boleh membawa nama kita ke pesada dunia. Dan saya harap sukan ni KBS akan pandang lah. Sebab saya tak nafikan sokongan yang KBS berikan. So mungkin lepas dia nampak kita dah dapat nombor 8 terbaik dunia ni, sokongan daripada KBS akan terus menerus lah supaya kita dapat lebih promosikan sukan ni dan dapat diminati oleh setiap golongan ataupun lapisan masyarakat lah. Mungkin Sebab ada jangka pendek, ni jangka panjang. mungkin ada plan lah. So yang lebih proper supaya sukan ni boleh diketengahkan oleh semua. Sebab saya rasa semua lapisan masyarakat boleh main sukan. Boleh diterima oleh orang ramai. Betul, itu harapan saya lah. Abang sendiri macam mana? Okey. Saya harap sukan ni boleh pergi lebih jauh. Betul. Mungkin akan dibawa ke sukan C ke, mana tahu. Betul. Oh, setakat ni sukan C Sukan belum tak ada ada lagi. Sukan Asia pun tak ada lagi. Sebab dalam Asia Tenggara ni Malaysia je Malaysia je yang ada. main. Malaysia Betul. je. Malaysia je yang main. Thailand, Singapura tak semua main. tak main lagi. Dengar mereka ada course tapi fun-funnya course lah. Ya. Untuk serius rasa Malaysia je. Malaysia. Yang berdaftar dengan FIFG Ya, Malaysia. Malaysia saja. So harapan untuk yang baru-baru nak cuba ni, macam abang kan baru-baru nak cuba, tiba-tiba jadi serius, tiba-tiba jadi kolek-kolek pula kan. Kolek. Ya. So apa yang abang boleh suggest untuk orang untuk Kasih ajar je. aktif dalam sukan football Sukan foot golf ni dia tak semestinya kita nak main tu kos dia tinggi. Datang sosial-sosial pakai baju sukan biasa pun boleh main juga. Boleh je. Kan datang dekat Tak salah. dekat kos Bukit Utama ke Bukit Jelutong ke. Datang kumpul 4 orang, 5 orang Boleh main. Boleh dia main sama. Apa ni? Ada je orang belajar. Betul. Dia punya apa ni? Instruktor Ya. tugas kat kos tu boleh ajar. kos biasa satu flight tu apa bang? Untuk satu kepala. Satu kepala Satu kepala kalau non members 35. 30 ke 50 lah. 30 Kalau ke 50 lah. 35 Sekali dengan bola lah tu kak. bola RM5 pula. Bola RM5 pula. 30 ke 50. Sewa lah. Sewa Kalau ada lah. bola sendiri boleh je bawa bola. Janji saiz 5 yang bola Bola Janji futsal. contoh lah. Saiz 5 lah. Janji saiz 5 yang bola sepak yang digunakan. Yang main bola sepak tu saiz 5. Match lah. Match Alright. Itu saja.
Jadi terima kasih untuk Abang Hafzal selaku otai lah. Tak adalah otai. Saya pun baru juga. Otai. Aduh, tak ada. Malu lah saya. Selaku kita punya wakil Malaysia peringkat dunia dalam sukan foot golf, dan juga Abang Yakzan tadi selaku penggiat aktif dalam sukan foot golf. InsyaAllah mungkin beliau juga satu hari nanti akan ke peringkat Asia, mungkin peringkat dunia. InsyaAllah kalau dah duduk sebelah master, mesti ada kena master punya kan. Dia tipu. Saya minta restu dia. Jadi terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang dalam Facebook live kita. Daripada awal sampai habis segmen kita masih setia, tak tengok Malaysia pun. Steady tengok foot golf punya informasi. Sukan ni perlu diketengahkan, minta berbagai pihak, media sukan ataupun mana-mana NGO yang terlibat, kita ketengahkan lagi sukan foot golf ni, kerana sukan ni sangat hebat lah bagi saya, sangat hebat. Dia menguji minda kan, kena ada stamina, teknik. Dia bukan main sepak je kan, bukan main sepak je, dia ada teknik. Jadi saya nak ucapkan terima kasih pada dua tetamu hebat kita pada malam ini, dan juga terima kasih kepada kawan-kawan yang hadir pada malam ini. Terima kasih kepada Kementerian Belia dan Sukan Daerah Gombak atas venue yang disediakan pada malam ini. Pejabat Belia dan Sukan Daerah Gombak, mana nak dapat pejabat belia yang steady macam ni kan, boleh sediakan venue macam ni. Kita harus bagi kredit dah untuk belia-belia, khususnya orang muda Gombak. Rajin-rajinlah turun ke pejabat ni, mana-mana yang ada idea berkaitan dengan belia ataupun organisasi persatuan, boleh datang dekat pejabat belia dan sukan daerah Gombak di Selayang. Okey, bersama saya FBI Fahmi bin Ismail selaku hos anda pada malam ini dalam segmen Borak. Saya pun dah lupa dia punya tadi. Bila dah hujung-hujung ni dah lari sikit dalam segmen Borak Gempak Belia Gombak #BGBG OMG Orang Muda Gombak. Jumpa lagi pada episod akan datang. Assalamualaikum, selamat malam. Bye-bye. One of the first things to talk about is the attire and footwear. Please check and follow the dress code of the course that you are playing on. For tournaments, players must wear a polo t-shirt, golf-style shorts, and long socks. For your feet, the ideal footwear would be turf shoes with some grip. Any other shoes you're comfortable kicking a ball with are okay. No football boots with long studs or cleats are allowed. Other than that, all you need is a size 5 football, preferably a different color from your playing partners, or a ball you can easily identify. The aim of the game is to kick the ball in the hole with the least amount of kicks. To start, place the ball fully behind and no more than 2 meters behind the tee box markers, and drive the ball down the fairway. You must not scoop, lift, or push the ball. If your ball hits another player's ball on the fairway, then the ball that was hit must be put back to its original position. The player with their ball furthest from the target hole or flag should be the player who plays their next shot. Although to save time, it is not a strict requirement for social games. If another player's ball is in the way of your kick, that player should mark and remove the ball. Then, replace it after you have taken your kick. This applies anywhere on the course, fairways, rough, and especially on the greens. When putting on or near the green, you can use the inside of your foot or toe, but not the sole of your foot. Taking out the flagstick is optional, and to save time, we suggest leaving it in. If your ball lands in the long grass, you may choose to play your next shot from where the ball landed, or take a penalty drop. When taking a penalty drop, carefully retrieve your ball, and at the point where your ball entered the long grass, take 2 steps, no closer to the hole, and drop the ball. You will then add 1 penalty shot to your score. If your ball lands in the water hazard, you must use the scoop to retrieve the ball, and take a 2-step penalty drop at the point of entry with the water. As with the long grass, add a penalty shot to your score. When kicking from the sand bunker, you are not allowed to take a step or a running kick. You must have a foot planted at all times before kicking the ball. After each hole, walk to the next tee box before writing down your scores. There is no need to run between kicks. Respect the course and other people playing. Please take your rubbish with you or use the bins provided. Enjoy and have fun in the great outdoors.